Sambung lagi sesi PDPR kita, subjek RBT, unit 2, pengenalan reka bentuk, pengenalan kepada reka bentuk, bahagian 1. Okey. Tengok muka surat dia, muka surat yang pertama tak ada pertama sangatlah, muka surat ke-14 tapi dalam unit 2 ni muka surat pertama. Okey. Pengenalan kepada reka bentuk. Apa tu reka bentuk? Tajuk kita punya subjek pun reka bentuk dan teknologi. Okey, kita tengok Alright. Teliti gambar. Perhatikan kepelbagaian reka bentuk yang terdapat dalam gambar. Tengok muka surat 14 dan 15. Kat sini cikgu ada masukkan gambar lah. Siapa yang tak ada buku teks, awak boleh tengok kat sini je lah. Walaupun kecil sikit tapi better than nothing lah kan. Alright. Pengenalan kepada reka bentuk. Arif dan keluarganya berada di restoran yang terletak di menara. Menara bangunan, tempat tinggi lah. Okay. Reka bentuk sesebuah bangunan tentunya berbeza antara satu sama lain. Begitu juga dengan objek yang ada di sekeliling kita. Bolehkah kamu menyatakan satu objek yang mempunyai pelbagai reka bentuk? Okey, kat sini tengok. Arif tanya kepada ayah dia. Ayah, cantik sungguh bangunan tinggi di sekeliling kita. Bentuknya berbeza. Ayah dia cakap, ya Arif. Semua objek di atas meja ini pun mempunyai reka bentuk yang pelbagai. Macam-macam bentuk ada. Alright. Okey, kita tengok dalam gambar ni. Okey, muka surat 14 dan 15 ni. Okey. Di sebelah kiri sekali ni ada satu bangunan. Ada satu bangunan menara. Nama menara ni Menara Kuala Lumpur. Okey. Menara Kuala Lumpur. Dia bangunan yang ikonik jugalah untuk Malaysia. Dululah. Sekarang ni bangunan lain. Okey, Menara Kuala Lumpur ni tengok bentuk dia seperti apa ni? Macam jarum pun ya, tajam. Dia tajam ke atas. Lepas tu tengah-tengah tu ada bojol pula. Mungkin design kan. Dia ialah reka bentuk bangunan tersebut. Apa yang awak nampak awak nyatakan lah. Okey. Okey, di kat sini ada satu lagi menara. Tak tahu menara apa, tak nampak. Dia tak tulis apa-apa. Menara ni nampak kotak aja macam itu. Menara kotak. Satu kotak yang naik tegak sampai ke atas. Di sebelah ni, di tengah-tengah ni, yang cikgu tengah highlight kan ni. Ini ialah menara paling ikonik dalam dunia ni. Rasanya ada dia je macam ni. Nama dia Menara Berkembar Kuala Lumpur. KLCC. Petronas punya. Malaysia punya lah. Of course lah Malaysia punya kan. Ada kat Malaysia. Okey. Tengok bentuk dia. Dia ada macam dua batang. Dua batang bangunan. Dua batang objek yang dicipta sebelah-sebelah. Nama pun Menara Berkembar. Memang sebelah-sebelah kan. Tapi tak apalah. Itu ialah reka bentuk. Ayah dia pula cakap. Semua benda ialah berbeza. Semua benda ialah reka bentuk yang berpelbagai. Macam-macam reka bentuk. Tengok atas meja dia. Yang paling yang awak boleh nampak, tengok makanan. Tengok kek. Tengok kek ni. Kek ini pun dah berbeza. Ada yang segitiga, ada yang petak. Tengok apa kuih roti ni kan. Roti ni. Ada yang berbonjol-bonjol macam ni. Ada yang sandwich biasa je yang kerat segitiga tu. Begitu juga dengan tisu ni. Tengok tisu. Tisu ni kenapa dia dibuat segi empat? Mesti ada sebab. Begitu juga sudu, garpu, pisau yang semua yang ada di sekeliling kita ni merupakan produk kepada reka bentuk, hasil reka bentuk. Dia dicipta. Alright, kita teruskan lagi. Apakah reka bentuk? Reka bentuk ni apa? Apa reka bentuk? Okey, kita tengok dalam buku teks ni dia ada ceritakan sikitlah pasal reka bentuk. Reka bentuk bermaksud corak atau bentuk sesuatu produk yang direka. Corak atau bentuk sesuatu produk yang direka. Kita cipta dia. Corak dia. Bentuk dia kita cipta. Corak dia kita cipta. Bentuk dia pun kita cipta. Tengok corak. Apa tu corak ni? Macam ni corak ni. Ada corak, ada petak macam ni, ada jaring-jaring kan. Ini ialah corak, bentuk. Tengok dalam baju ni, tengok dalam baju pula. Tengok dekat dalam yang cikgu letak ni lah. Okey, kat sini ada gambar. Bentuk baju ni pun dah
berbeza-beza, pelbagai. Okey, ada yang panjang, ada yang kerat dua, sepasang atas dan bawah, ada yang satu saja, ada yang ada butang, ada yang tak ada butang, pakai zip kat belakang. Dia pelbagai. Semuanya ada tujuan tertentu dan kegunaannya. Tengok cawan. Kat sini cikgu ada satu example cawan. Ini gelas, gelas. Kenapa gelas ni dicipta macam ni? Asal ada tujuan dia. Mungkin orang akan tengok, oh cantik gelas. Gelas ni cantik. Dia tak bersegi-segi dan sebagainya. Tapi mungkin yang menciptanya, yang merekanya ada sebab kenapa dia cipta macam ni. Okay? Kenapa bawahnya tebal, kenapa tepinya nipis. Okay? Begitu juga dengan mark. Mark. Kenapa dia cipta mark ni? Macam gini ada pemegang ni. Kenapa? Kenapa dia tak buat macam gelas tadi? Kenapa? Ada sebab kenapa dia buat macam ni. Sebab apa? Paling utama sebab mark ini digunakan untuk mengisi air panas. Kalau air panas, kita pegang macam ni, tangan kita akan melepuh lah panas. Okey, sebab tu juga orang tak isi air panas dalam gelas. Dalam ni orang tak isi air panas. Kenapa? Nak pegang macam mana? Panas. So, ini orang tak guna untuk air panas. Mark tadi tu orang guna untuk air panas. Ini orang biasa letak air sirap ke, air oren ke, air sejuk ke, air kosong ke. Okey? Alright. Okey, tengok kuih dah macam-macam. Ada yang bulat, ada yang segitiga, ada petak, ada lonjong, macam-macam. Semuanya ialah reka bentuk corak atau bentuk sesuatu yang direka, dicipta. Right. Reka bentuk apa? Okey, sini ada satu untuk bantu awak fikir. Perhatikan alat yang awak gunakan untuk tonton siaran ni. Okey. Contoh, katalah awak tonton dekat smartphone. Smartphone. Perhatikan reka bentuk smartphone awak tu. Adakah smartphone awak petak macam ni? Adakah smartphone awak lonjong? Adakah smartphone awak bulat? Perhatikan. Adakah smartphone awak tebal macam ni, nipis Tengok nipis. Nipis je. Tapi tak adalah nipis sangat. Tapi pada zaman itu nipis lah. Sekarang ni tak nipis dah lah. Okay. Semua ini direka kerana ada sebab-sebab dia. Okay. Kenapa direka petak? Kerana untuk memudahkan pemasangan skrin, masukkan bateri, memory card, SIM card dan sebagainya. Semua tu diambil kira untuk mereka bentuk sesuatu produk. Okay. Okey, kita teruskan lagi. Penting ke reka bentuk ni? Okey, baik. Reka bentuk. Setiap reka bentuk mempunyai kepentingannya dalam kehidupan. Antara kepentingan reka bentuk adalah seperti berikut. Okey. Dalam kehidupan tahu. Maksudnya reka bentuk ni, rekaan sesuatu itu memanglah penting sangat. Sangat penting. Okey, kita tengok. Yang pertama sekali, memenuhi keperluan dan kehendak yang berbeza. Okey, ada contoh lain lagi. Kenapa jam ni ada yang macam gini, ada yang macam dekat dinding. Dalam ni tak ada lah. Dalam bilik cikgu tak ada. Kenapa? Kenapa? Keperluannya berbeza. Kalau kita nak tengok jam di masa kita tengah berjalan di luar, takkan kita nak angkat jam dinding. Jam dinding tu besar. Besar jam dinding. Takkan kita nak angkat bawa. Okey? Sebab itu direka satu jenis jam lagi yang dipanggil jam tangan. Tujuan dia supaya kita boleh tengok masa di mana-mana saja. Okey? Nampak? Dah nampak sikit? Right. Kehendak yang berbeza. Keperluan dan kehendak yang berbeza. Balik pada jam tangan balik. Okey, baik. Ini ialah contoh. Ini ialah contoh. Ada satu jam biasa, ada satu lagi jam yang jam logam macam ni lah. Jam yang
Nampak macam mewah sebenarnya tak mewah pun jam. Okey, kenapa dia cipta dua jam yang berbeza macam ni? Okey. Kenapa? Kenapa dia ada dua jenis jam macam ni? Kenapa? Kerana kehendak. Ada orang suka pakai jam yang macam ini. Ada orang suka pakai jam yang macam ini. So, orang yang buat jam tu mereka bentuk dua jenis jam yang memenuhi kehendak orang-orang tertentu. Okey? Baik. Seterusnya, membantu memudahkan kerja. Okey, baik. Memudahkan kerja. Okey. Apa benda yang direka untuk memudahkan kerja? Cikgu ambil barang-barang yang ada di sekitar aja. Okey, baik. Tahu tak ni apa? Ini ialah ketip kuku. Ini ialah ketip kuku. Kenapa ketip kuku ni direka macam ni? Kenapa? Kenapa dia tak reka macam ketip kuku tu macam ini? Kenapa? Kenapa ini tidak digunakan untuk ketip kuku kita? Kenapa? Kenapa kita gunakan yang ini? Kenapa? Kerana keperluan dia dan kehendak orang. Siapa yang suka gunting ketip kuku guna ni? Ni tak ketip kuku, dia gunting kuku boleh membahayakan. So orang reka satu alat yang digunakan untuk ketip kuku kita macam ni. Membantu kita memudahkan kerja lah. Kalau tidak, kita mungkin terpaksa potong kuku kita. Pemotong kuku kita ni mungkin macam gini. Mungkin pemotong kuku kita macam gini. Amat tidak memenuhi kehendak kita. Cikgu tak nak ketip kuku macam ni. Bahaya, takut terpotong daging. So, cikgu nak macam ni. Jadi orang yang buat ketip kuku, dia reka bentuk ketip kuku macam ni. Okey. Ada lagi? Contoh lain. Okey. Membantu memudahkan kerja. Baik. Ini ialah dua jenis pen yang berbeza. Okey. Satu yang ada tutup, satu yang tak ada tutup. Right. Zaman sebelum ini lagi pennya kena celup-celup tapi zaman cikgu tak tunjuk lah, awak tak nampak pun. Okey. Nak pakai pen ni tak boleh kita kena buka tutup dia, tulis barulah sementara nak tulis tu kita letak kat belakang dan kita tulis. Dah habis tulis tu kita buka dan kita tutup. Okey, ni reka bentuk pertama. Ni ialah reka bentuk yang kedua. Okey, ni reka bentuk yang kedua Tak ada tutup, tak ada apa. Nak tulis, tekan saja. So, bila tekan tu kita dah boleh tulis. Tengok ni. Dia punya mata dia nampak. So dah habis tulis, tekan je sekali lagi. Kenapa dia reka macam ni? Kenapa kita tak pakai je yang macam ni? Apa masalahnya? Apa kekurangan, apa problem dia kan? Apa masalah dengan reka bentuk pen ni? Tak ada apa masalah. Cumanya kehendak cikgu memerlukan pen yang lebih cepat digunakan. Yang ini nak kena buka, letak belakang, barulah boleh tulis. So ambil masa. Yang ini terus saja pak dan terus tulis. Nampak? Kehendak cikgu perlukan dan dia membantu memudahkan kerja cikgu. Cikgu nak pakai untuk menulis, cikgu perlukan pen. Pen yang macam mana? Orang tu buat dia reka bentuk memudahkan kerja cikgu. Okey. Tengok dalam gambar ni, dia bagi contoh. Okey, apa rekaan? Rekaan sesuatu benda lah, sesuatu produk Kat sini ada dua cerik. Satu yang pakai elektrik ni dan satu lagi yang pakai elektrik juga, tapi dah siap ada dia punya penapis kopi teh dia dekat atas. Kalau kat sini tak ada. Yang kat sebelah ni tak ada. Kat sini ada. Okey. Kenapa nak buat dua benda yang berbeza? Kenapa? Apa point dia? Apa masalah dia? Apa yang memerlukan kita buat dua cerik yang berbeza? Kerana dia membantu kita, memudahkan. Kalau nak buat kopi ke nak buat air, kalau gunakan yang ini, kita kena masak dulu. Dah masak tu,
Pindahkan air yang panas ni dalam satu bekas, masukkan kopi ke Milo ke apa, barulah jadi air tu. Kalau yang ini, letak je di atas ni, tekan satu button, settle. Samalah konsep macam kuku ke kowe ke tu, perkara yang benda yang sama konsep rekaan bentuk ni. Kenapa orang buat? Right? Ada lagi? Ada. Okay. Tujuan lain dia menjimatkan masa. Okey. Yang ini cikgu tak boleh tunjuk lah Besar kot. Okey, kereta api. Tengok ni kereta api ni. Satu kereta api lama macam ni. Satu lagi kereta api macam gini. Ini dipanggil kereta api bullet train. Kereta api peluru. Kenapa peluru? Sebab laju dia tu macam peluru. Memang laju. Berbeza dengan yang lama ni, yang ini 4 kali hingga 5 kali, 6 kali ganda lebih laju daripada yang ini. Yang tradisional ni, yang pakai warp tu. Mungkin pakai elektrik lah. Sekarang dua-dua dah pakai elektrik. Tapi nak tunjukkan kenapa orang reka sesuatu untuk menjimatkan masa. Kalau kereta api laju dengan kereta api yang lambat, perbezaan dia ialah masa lah. Contohnya cikgu nak pergi Kuala Lumpur. Kalau cikgu naik kereta api yang ini, mungkin akan sampai 10 jam. Kalau cikgu naik kereta api yang laju ni, mungkin 2 jam atau 3 jam. Dia dah jimatkan masa. Nampak? Ada kegunaan, kepentingan reka bentuk ni. Sangat penting dalam kehidupan. Dan yang terakhir sekali, memberikan pelbagai pilihan kepada kita. Samalah contohnya macam jam tadi tu. Sekejap pakai balik. Nak tunjuk contoh. Okey. Samalah contohnya jam tadi tu. Ada yang nak macam gini, ada nak macam gini. Sukati. So, yang mana kita suka, kita beli. Kita ambil. Kita belilah, janganlah ambil kan. Okey. Boleh nampak reka bentuk? Nampak? Penting reka bentuk ni pada manusia. Right. Balik kepada soalan lagi. Ada satu persoalan. Perlu ke kita mempelajari ilmu tentang reka bentuk? Okey, tengok gambar kat sebelah. Tengok gambar kat sebelah. Kat sini ada pereka grafik, ada chef, ada pereka fashion, ada arkitek, ada juru animasi. Agak-agak awak, diorang semua ni, kerja ni, perlu tak reka bentuk? Kemahiran mereka bentuk? Agak-agak. Cikgu bantu awak, jawapan dia memang perlu. Kenapa perlu? Nama pun tengok yang pertama ni pereka grafik. Nama dia pun perkataan pertama pereka grafik. Tengok ni, pereka fashion. Kalau dah namanya pereka grafik, pereka fashion, confirm. Memang kena mahir dalam ilmu mereka bentuk. Kena tahu reka bentuk ni untuk apa, nak buat ni macam mana. Jadi, 2 daripada 5 ni dah confirm. Kena tahu ilmu mereka bentuk. Chef, arkitek, juru animasi. Okey, kita pergi chef dulu Cikgu, chef masak je cikgu. Masak je apa point dia nak tahu pasal reka bentuk? Okey, baik. Pernah tengok MasterChef tak? MasterChef tu pernah tengok tak dia buat satu hidangan. Dalam hidangan tu makanan dagingnya di tengah-tengah, sayurnya di sekeliling. Lepas tu ada carrot, keluarlah coklat macam memanjang jadi jambatan. Itu merupakan reka bentuk. Itulah reka bentuk. Hidangan dia, reka bentuk kepada hidangan dia. Jadi, sekarang 3 daripada 5 tu dah memerlukan kemahiran reka bentuk. Chef pun kena pandai reka bentuk. Okey, seterusnya. Juru animasi. Okey, animasi Apa tu animasi? Kartun lah senang cerita. Animation. Pergerakan, motion pergerakan yang bersambungan. Apa kena menggunakan reka bentuk? Confirm lah kena ada reka bentuk. Macam mana dia nak gerakkan sesuatu yang dia tidak reka? 4 daripada 5. Arkitek ni mungkin awak tak tahu lagi.
Arkitek ni ialah orang yang mereka sesuatu bangunan. Dia berkaitan dengan bangunan. Dia reka bangunan. Contoh macam KLCC tadi tu. Okay, KLCC tadi tu. Yang buat, yang melukis pelan nak jadi KLCC tu bukannya Perdana Menteri, bukannya ahli bomba, bukannya cikgu, bukannya askar, bukannya tukang kebun, bukan ni. Yang buat design itu ialah, rekaan tu ialah arkitek. Ni abang ni. Jadi 5 daripada 5 pekerjaan yang ada kat dalam buku teks ni semuanya memerlukan kemahiran mereka bentuk. So sekarang soalan untuk awak. Fikirkan cita-cita awak. Rasa-rasa perlu tak kemahiran reka bentuk? So awak fikirkan. Unik. Okey, apa hal unik? Okey, sekarang ni kita nak apresiasi reka bentuk. Appreciate lah bahasa orang putihnya, appreciate. Hargai. Okey, menghargai reka bentuk sesuatu objek. Okey, tengok. Setiap reka bentuk yang dihasilkan adalah untuk tujuan tertentu. Mesti ada sebab. Mesti ada sebab kenapa jam ni dicipta macam gini, kenapa tali dia macam gini. Mesti ada sebab. Okey. Dan unik. Unik tu maksudnya unik tu kepada tujuan dia dicipta. Dia tak ada pasal dia nak sama-sama dengan orang lain. Lihatlah gambar di sebelah. Okey, apa nak tengok ni? Dia suruh tengok pasal botol air. Okey. Kat sini ada 3 botol air. Satu yang ada sling bag ni, ada tali dia, ada bag dia. Kemudian satu yang pakai straw. Satu lagi yang pakai tutup biasa punya. Tengok budak 2 orang ni. Saya minum dengan mudah kerana mulut botol ini lebih besar. Dia gunakan yang inilah. Mulut besar. Saya hanya menyedut air. Tak perlu membuka penutup botol. Yang kawan dia pula, saya tak payah buka tutup pun. Saya sedut je. McD tu. McD pakai straw. Sedut je. Okay. Unik. Dia ada tujuan dia. Okay. Dah boleh tengok botol air awak kot. Okay. Alright. Untuk bahagian 1, itu saja. Sekian. Jangan lupa jawab soalan yang cikgu bagi dekat GC. Okay. Assalamualaikum. Salam sejahtera.